Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam channel dusuntua.com. Jadi pada pagi ni kita nak cuba bincangkan tentang aircon kereta yang kurang sejuk lah. Bukan tak sejuk, sejuk juga tapi macam kurang. Kalau tengah hari tu lagi kurang. Kalau malam nampak okey kan, siang ataupun tengah hari tu kita bawa dia macam kurang lah. Kurang sejuk kuku kan. Orang panggil som-som kuku ni, sejuk kuku je, rasa macam rasa tak rasa je sejuk dia. Tapi kalau malam okey, ataupun kalau tengah bawa dia macam okey je. Jadi pada pagi ni saya nak cuba berikan sedikit tips lah. Kita fokus kepada condenser aircon. Okey, ini ialah aircon punya condenser bahagian depan ni. Ni radiator, okey. Ni yang disirip kat depan ni, macam jenis kereta Avanza ni, dia punya kondenser dia dekat, dia sekalikan dengan radiator kipas dia. Jadi kita nak fokus pada kondenser saja pada pagi ni lah. Isu-isu yang berkaitan dengan kondenser yang kita boleh DIY ataupun kita boleh perhatikan sendiri apa masalah pada kondenser kita lah, di peringkat luaran saja. Dalaman kita tak boleh nak tengok lah. Okey, yang pertamanya kita kena pastikan kipas kita berfungsi dengan baik. Okey, ni kipas kita. Kadang-kadang kipas tu dia memang berpusing, tapi kelajuannya tidak seperti yang kita harapkan, ataupun kelajuannya tak 100% lah. Macam mana nak tahu tu, itu tuan-tuan kena perhatikan lah. Kadang-kadang bila kita cuba onkan kita punya aircon kat kereta, onkan aircon kereta kita, dan kita cuba perhatikan dia punya kelajuan ataupun tak pusingan dia. Nak tahu laju tak laju ataupun dia punya angin kuat tak kuat, biasa kita boleh, kalau tangan kita boleh masuk dalam kita punya grill ni, dalam tu kita boleh rasa tarikan ataupun dia punya tarikan angin tu lah. Sepatutnya dia kuat dan kita boleh rasa dia punya tarikan angin tu. Okay, itu yang pertama berkaitan dengan kipas. Kadang-kadang walaupun kipas dia berpusing, tapi mungkin dia 70% ataupun 70% je pusing kat tahap kelajuan dia. Sebab mungkin dah lama kan, yang brush dia pun dah makan. Jadi itu satu benda yang kita perlu perhatikan lah. Okay, yang keduanya berkaitan dengan kondenser tu sendiri. Kalau kita lihat kondenser kita ni, dia ada grill-grill halus kat situ. Okay. Dan kalau kita perhatikan, pastikan dia punya tahap kebersihan lah. Kebersihan ni dia kadang-kadang kita ada ulat-ulat, kupu-kupu, rama-rama apa semua melekat kat depan ni, sebab ialah bahagian depan kan. Dan yang paling pentingnya adalah batu-batu kecil. Kalau tuan-tuan nampak ada batu-batu kecil tu kat situ, okey. Banyak sebenarnya batu-batu ni pun dia sebenarnya mempengaruhi lah kebolehan kondenser ni untuk menyejuk dengan cepat. Jadi kalau batu-batu ni terlampau banyak memenuhi kita punya sirip-sirip tu, itu juga sebab batu ni dia menyimpan haba. Jadi bila dia menyimpan haba, bila kondenser kita dah panas, dia nak sejuk tu dah lambat, sebab batu ni dia menyimpan haba. Jadi pastikan batu-batu ni semua kena dikeluarkan, kena dibersihkan. Dan juga kalau ada lah kotor-kotoran lain lah, kadang ada binatang-binatang melekat dan sebagainya, tu pun kena dibersihkan. Tu yang keduanya lah. Pastikan kondenser kita dalam keadaan yang baik dan boleh airflow ataupun keboleh aliran udara tu untuk kipas angin dalam tu disedut ke dalam lah. Okey. Dan yang ketiganya yang biasanya orang jarang perhatikan ialah berkenaan dengan foam ni. Dia ada foam ni. Kalau kereta baru tak ada masalah. Kalau kita dah 10 tahun, kadang foam tu dah tanggal-tanggal macam ni. Okay. Ini semua kita kena perhatikan. Sepatutnya di kiri, okay, ni ada juga foam. Dan kanan mesti ada foam juga. Ni ada tak? Ini macam dah tak ada. Okay. Tujuan foam ni untuk memastikan angin tu ditarik. Sebab kita buat dia double layer kat sini, satu radiator, satu kondenser. Jadi bila ada foam ni, kita nak pastikan angin tu ditarik daripada depan, bukan daripada atas, bukan daripada tepi. Okey. Bawah ni biasanya saya tak perasan, tapi biasanya memang tak ada foam lah. Di bahagian bawah biasanya memang tak ada foam, tak nampak. Saya pun tak nampak. Okey, yang ni tak ada. Bawah ni biasanya memang tak ada foam lah. Kita biasanya ada foam dekat atas, kiri dan juga kanan. Kanan ni pun dah tak ada.
Cuma ke fungsi foam ni ialah ataupun span ni ialah supaya angin yang disedut oleh kipas tu tidak dia melalui bahagian hadapan. Dia tidak melalui bahagian atas ataupun bahagian kiri dan bahagian kanan. Jadi dengan itu dia punya efisiensi dia ataupun tarikan kipas tu, angin tu dapat lalui depan dan dapat menyejukkan kondisi kita dengan lebih baiklah. Itu yang saya nampak 3 benda yang boleh mempengaruhi lah kita punya kesejukan aircon. Ini kalau disebabkan oleh kondenser sajalah. Kadang-kadang ada masalah-masalah lain, mungkin orang kata ialah kau punya kompresor kau ada masalah, oil tak tukar lah ataupun gas kurang dan sebagainya. Itu kita tak boleh nak check, kita memang kena bawa ke kedai. Tapi sebelum kita bawa ke kedai, kita check dulu kita punya kondenser secara luaran, masalah dia. Saya sebut tadi, kipas, pastikan kipas tu berpusing dengan laju. Yang kedua, kondenser kita bahagian depan ni mesti dalam keadaan yang bersih dan tak ada batu-batu. Kalau ada batu memang kena congkel satu-satu. Ini memang kerja remeh sikit lah. Dan yang ketiganya ialah pastikan foam kita ni pastikan ada di 3 penjuru. Kalau tak ada, kita boleh tambah sendiri, beli kat kedai hardware je foam yang satu kaki kali sekaki kot. Tuan-tuan boleh potong dan boleh pakai double tape je. Saya ingat dia pun punya asal pun pakai double tape je. Double tape je kat sini, okey. Kat dalam pun sama, dia double tape je. Pasang je sendiri, tak ada masalah. Dan kalau masih tak berapa sejuk juga, mungkin tuan-tuan kena bawa ke kedai lah untuk servis ke, untuk tengok masalah lain lah pada aircon kita. Dan cuma yang satu lagi tips yang akhir yang saya buat pada kereta saya ni ialah saya letakkan satu pancuran air lah, daripada sini, pada kita punya wiper punya air tu, kat sini. Untuk dia pancutkan air lah, saya kontrol melalui saya punya rear punya ataupun bahagian belakang punya pancutan air tu. Jadi dalam keadaan berhenti di traffic light, agak-agak macam kurang menyengat aircon tu, saya pump air gitu, jadi air ni akan keluar dan akan menyejukkan sikit luaran ni lah. Jadi dengan itu saya punya aircon dia rasa lebih terasa lah adanya perbezaan tu, dia punya sejuk sikit lah compare dengan kalau saya tak pancutkan air tu. Jadilah kita pun kereta lama dah dekat 20 tahun kereta ni. Jadi mudah-mudahan sedikit tips ni dapat membantu tuan-tuan untuk menyejukkan sedikit lah ataupun menyejukkan aircon kereta kita. InsyaAllah sama-sama kita bantu. Kalau tuan-tuan ada tips-tips yang lain yang boleh bantu sahabat-sahabat kita yang tengok channel ni, boleh berikan komen di bawah dan kita sama-sama subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.